Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, saya hormati pengurusi surau, sahabat saya, saudara Fadlan, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati, yang diberkati, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi bagi mengadakan solat tarawih dan juga tazkirah. Alhamdulillah kita selesai solat tarawih dan witir. Sekarang kita akan mengadakan tazkirah. Lebih kurang dalam 20 minit ataupun 30 minit insya-Allah. Jadi selalunya kita buat 4, lepas tu tazkirah. Di malam ni ada rakaman. Jadi kita buat siap semua dan kita senang pihak rakaman untuk merakam tazkirah pada malam ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan mungkin terkejut apabila melihat saya diimam dengan suara yang keras, yang kuat dan tahlil yang menggegarkan dinding-dinding dan siling surau. Kerana kita kena tengok kesesuaian tempat, tengok keadaan. Saya duk parti tengok budak-budak ni, kalau aku buat slow, mampu Aku duk hangat hati lama. Aku duk bengang ya tengok budak-budak ni. Tapi nak buat macam mana budak-budak? Kalau orang tua aku pelik. Budak-budak tak pelik. Tapi kalau kita biar kat mereka, kalah kita menang kat mereka. Jadi kalau kita slow, menang kat mereka. Mau tak mau aku hayun sama. Dengan duk biar menang kat mereka, biar kita orang tua-tua menang. Nah, dengan mengalah pada budak-budak. Ni budak-budak boleh duk rayuh, duk ingat kita duk. Mampu akan menang kat mereka. Tapi oleh kerana kita parti, tak apa. Abang tunggu saya. Abang siap ni. Jadi kita tak marah. Kita main psikologi. Kita lawan dengan cara tahlil. Bagi kakau, hampa rayuh, aku balas lagi derai. Hampa rayuh lagi, aku balas lagi derai. Biar pergi hampa. Alah ni menang kita juga. Orang tua menang. Alhamdulillah. Takbir! Takbir! Kuat lagi. Takbir! Lalu tu budak-budak takut. Ni nak budak tak takut kat orang tua. Tak erti hormat orang tua. Nah. Okey baik. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan pada malam ini ialah fitnah membawa bahana. Dia. Fitnah membawa bahana. Apa itu fitnah? Fitnah ialah menuduh seseorang itu dengan perkara yang tidak dilakukannya. Tuduhan. Itu fitnah. Contohnya, kita menuduh seorang perempuan yang suci, yang baik, yang elok. Perempuan mukminah berzina. Itu fitnah. Kita tuduh saudara kita, Abang Fadlan, mencuri duit surau. Itu fitnah. Kita menuduh, orang jiran kita sebelah rumah memecah masuk rumah kita. Itu fitnah. Itu fitnah. Fitnah ni tuduhan yang tidak berasas, yang tidak benar terhadap seseorang. Maka tuduhan fitnah ini membawa bahana, membawa kehancuran dan membawa kerosakan. Susah untuk nak mengembalikan fitnah yang sedang tidur, yang sedang tersebar di atas muka bumi Allah.
Bila imej dia dah tercalar, susah untuk nak di make up semula. Nak dicuci semula. Kerana fitnah begitu lancar dan pantas bergerak dan terus bergerak. Di sini elok dah. Di sana tak dapat maklumat yang betul. Fitnah lagi. Di sana terus memfitnah. Tersebar fitnah dan terus tersebar. Contoh di sini dah tahu dah kesilapan. Tetapi di tempat lain itu belum tahu. Di situ terus tersebar. Lama-lama di situ tahu kesilapan dan kebenaran. Maka mereka telah insaf. Tetapi di tempat lain belum lagi. Di situ terus tersebar. Lama-lama di situ dah tahu. Dah mendapat kebenaran. Mereka tahu kesilapan. Lalu mereka insaf. Mereka bertaubat. Tetapi di situ dah elok. Tempat lain belum tentu elok. Tempat lain terus tersebar. Akhirnya seluruh muka bumi Allah ini tersebar dengan fitnah-fitnah yang dahsyat. Sebab itu fitnah membawa bahana, membawa kehancuran. Berbeza dengan adu domba. Apa itu adu domba? Adu domba tuan-tuan, ia berbeza dengan fitnah. Fitnah ini melibat individu dengan individu. Ataupun kumpulan dengan kumpulan. Dia ada salah satu. Tetapi adu domba, dia kena ada 3 ataupun lebih. Apa itu adu domba? Adu domba ialah melaga-lagakan orang. Melaga-lagakan orang bagi orang berkelahi. Bagi orang bergaduh. Itu adu domba. Adu domba berbeza dengan fitnah. Fitnah membuat tuduhan supaya orang memburukkan orang tu. Itu fitnah. Adu domba mempelaga supaya orang jadi bergaduh. Adu domba ni mesti kena ada 3. Contoh, saya adu domba kepada Abang Fadlan. Saya kata, abang tahu Mahfud tu abang saya tu. Tu dia. Abang ni ada rapat dengan dia. Dia tu bahaya. Nah, dia tu boleh bergaduh, boleh bertumbuk. Dia biasa bunuh 8 orang dah tu. Tu dia. Tu bukan setakat adu domba dah tu, fitnah tau. Jaga dengan dia, bahaya dia ni. Dia ni bukan setakat 3 lain dah. 40 lain, 80 lain. Abang dengar duk kawan dengan dia. Itu namanya adu domba. Ni contoh Mahfud. Saya yang tak belanja aku makan pula lagi. Itu adalah adu domba. Adu domba ni buat mereka cerita dan menambah cerita supaya orang tu jadi bergaduh, jadi berkelahi. Jadi tak rapat, jadi tak ngam. Itu adu domba. La yadkhulul jannah namam. Nabi kata tidak akan masuk syurga pengadu domba. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk syurga orang yang jenis pengadu domba. Pernah satu ketika Nabi lalu di satu kawasan perkuburan. Ada 2 golongan yang sedang disiksa oleh Allah. Satu golongan yang tidak menyucikan najis dengan sempurna. Diazab, disiksa di alam barzakh. Satu lagi an-namimah, iaitu pengadu domba. Dua-dua ni diazab, disiksa di tanah perkuburan. Lalu Nabi ambil pelepah tamak yang muda, Nabi pacak, Nabi letak di mana? Di kedua-dua kubur orang Islam. Dua-dua orang Islam. Dua-dua kubur itu orang Islam. Tapi seorang jenis suka mengabaikan, mengambil ringan. Ambil tak peduli tentang najis. Terkena ada tubuh badan diseluak dan apakah semua. Dia tak peduli, akhirnya dia solat dalam keadaan Tuhan tak terima amalan dia. Dengan sebab najis, tuan-tuan. Jenis kencing berdiri, kena meracik, kena seluak. Jenis tak peduli, meracik-meracik, kena ayat kencing di baju, di seluak. Jenis ni, dia kena azab di alam barzakh sana. Nabi tengok, malaikat sedang mengazab orang yang tidak mensucikan najis dia dengan sempurna. Ataupun tidak berwuduk dengan sempurna. Ataupun orang yang tak peduli dengan apa dia? Dengan najis yang terkena pada pakaian dia. Ataupun tubuh badan dia. Dia azab, disiksa. Satu lagi, seorang yang jenis pengadu domba. Suka pelaga orang bagi orang berkelahi. Dua-dua dia azab, disiksa oleh malaikat. Lalu Nabi ambil pelepah tamak. Nabi letak, dipacak
dekat kedua-dua tanah perkuburan tersebut. Lalu sahabat bertanya pada Nabi, apakah mayat ini mereka akan selamat dengan sebab Nabi buat lagu tu? Maka Nabi kata, selama mana daun pelepah tamak ini masih lagi muda, belum kering, selama itulah ia akan mendoakan kepada si mati. Tuan-tuan. Sebab itu kita boleh ambil, tuan-tuan, pokok kayu ke apa semua, daun-daun, tanam di tanah perkuburan supaya ia mendoakan kepada si mati. Kata Al-Imam Nawawi, dia bertasbih kepada Allah sepanjang masa kepada si mati yang berada di alam barzakh. Sebab itu kita jangan duk cabut. Tak boleh cabut pokok-pokok kayu yang tumbuh di tanah perkuburan. Sebab dia mendoakan dan bertasbih dan memohon ampun kepada Allah terhadap si mati yang berada di alam barzakh sana, tuan-tuan. Betul ke ni? Betul? Adalah hadis Nabi. Bukan benda main-main. Bukan duk reka-reka. Dia berkata Wahabi kata tak sampai, tak betul Dengan kira dengan Wahabi. Yang peduli pokok ni. Kalau kira Wahabi, pakai jadi balik bayar. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Jadi, dalam keadaan masyarakat kita hari ini, tuan-tuan, fitnah yang paling dahsyat, paling mudah, paling cepat ialah binatang ni. Benda ni, tuan-tuan, lagi cepat berbanding dulu. Dulu tak ada benda ni. Kalau setakat fitnah, setakat kampung tu, duduk pergi ikut kampung tu dia tak pusing pergi satu negeri, satu daerah, satu negara. Dia setakat satu kampung tu dia ada pusing waktu dia. Dia tak boleh pergi jauh. Tetapi binatang ni, tuan-tuan, malam ni kalau kita fitnah, malam ni juga tak ada sampai pagi esok sejam terus tersebar, tuan-tuan. Di mana? Bukan setakat di Astana, bukan Taman Puteri Jaya, bukan setakat di kawasan Sungai Petani, bahkan satu negeri Kedah, satu Malaysia dan satu dunia. Malam ni juga sejam fitnah itu tersebar. Ni zaman ni. Jangan memain dengan binatang, tuan-tuan ni. Ni benda ni. Jangan memain dengan dia. Dia ni cukup ligat, tuan-tuan. Cukup cepat. Dengan sebab inilah masyarakat kita hari ini mudah mendapat maklumat yang salah. Sebab itu kita kena ingat bahawa setiap maklumat yang kita dapat melalui WhatsApp, Facebook, hendaklah berhati-hati kerana ia belum pasti betul. Ia belum pasti betul. Tuan-tuan, tabayun itu lebih baik. Kita kena tabayun, tuan-tuan. Jangan terus menghukum. Contoh baru-baru ni tersebar cerita seorang profesor dengan mengatakan kepada B14 B40 tentang apa dia? Komputer tu. Saya masa tu sudah parti tengok video tu, saya tak berani buat penilaian. Sebab apa? Takut saat lagi tersilap kita. Rupanya sungguh cerita tu setahun yang lalu. Lama dah rupanya. Dengar cerita profesor tu sendiri beli komputer kat budak tu. Dan budak tu yang kata mak dia meninggal dunia, rupanya mak dia masih hidup, Raja Kelang. Maknanya kita mendapat maklumat. Kalau tengok video, kita akan nampak jahatnya profesor ni kata ke orang. Sekali tengok, kita akan membela budak tu dihina. Tetapi bila diselidik, cermat, mencermati, tabayun dahulu, rupanya kedua-duanya mungkin ada kesilapan masing-masing dan boleh diperbaiki. Tetapi fitnah yang dibawa cerita oleh netizen tersebar memburuk-burukkan profesor tersebut. Akhirnya berlakulah suatu ketidakadilan di dalam menghukum seseorang. Sebab itu perlu hati-hati, tuan-tuan. Maklumat dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam video ada dalam binatang headset ni, tuan-tuan kena hati-hati. Jaga, tuan-tuan. Baik dalam apa perkara sekalipun, bab hukum hakam ke, bab agama ke, bab politik ke, bab vaksin ke, bab COVID ke, bab apa pun, semua kena hati-hati. Tabayun dahulu. Jangan terus percaya bulat-bulat. Sebab tu saya mengambil jalan tengah. Saya perhati tengok dulu. Depan ni betul tak? Cermat dulu. Biar pergi dulu, peram. Peram ni maksudnya apa? Kita tengok dulu.
Nah, lama-lama baru kita tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, zaman ni zaman tak boleh percaya dah. Ni, tak boleh percaya dah. Ni. Jangan percaya dah. Cukup bahaya. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sentiasa berpesan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang betul-betul Muslim mukmin yang sejati. Sibabul Muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Nabi kata apa? Memaki hamun orang Muslim menyebabkan kefasikan dan membunuhnya akan menyebabkan kekufuran. Itu dia. Kita duk maki hamun sesama kita, duk tuduh hangku, duk maki hamun, duk adu domba sesama kita adalah fasik. Nabi kata orang ni fasik. Orang fasik ni ialah orang yang jahat. Dan Nabi kata apa? Dan membunuhnya akan menyebabkan kekufuran. Bunuh seseorang tuan-tuan, dosa yang amat besar dan menjadi kufur, bahasa Kedah, kafir. Sebab itu kita kena hati-hati tuan-tuan. Sebab apa? Bimbang-bimbang, takut kita memaki hamun sesama kita, memfitnah sesama kita, adu domba sesama kita, jatuh golongan fasik. Wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Dan Nabi kata apa? Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang sebenar adalah apabila orang Muslim yang lain selamat dari disakiti oleh lidah dan tangannya. Yang tu baru orang Islam yang sebenar. Orang mukmin yang sebenar adalah apabila orang Muslim yang lain selamat dari disakiti oleh lidah dan tangannya. Maksudnya kita nak tahu orang beriman, orang benar-benar orang Islam, lidah kita tak sakitkan hati orang dan tangan kita tak menyakiti orang. Itu baru orang mukmin, orang Islam yang sebenar. Mengantuk Mengantuk. Takbir 3 kali. Takbir. 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 Mengantuk dah. Siapa mengantuk dah takbir. Okey, yang seterusnya. Nabi kata apa? Inna abghadar rijal ilallahil aladul khasib. Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang suka bergaduh dan bertelagah. Nabi kata apa? Inna abghadar rijal ilallahil aladul khasib. Nabi kata, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang suka bergaduh dan bertelagah. Orang yang suka bergaduh tuan-tuan, dia suka bergaduh, dia suka bertelagah, orang ni amat dibenci oleh Allah. Innal abghadu ilallah. Orang ni amat dibenci, amat dibenci oleh Allah. Iaitulah orang yang suka bergaduh dan bertelagah. Innal abghadur rijal inna abghadur rijal ilallahil aladul khisab. Saja nak duk ulang banyak kali, nak hafal bagi ingat tuan-tuan. Sekurang-kurang tuan-tuan kita kena bagi ingat hadis-hadis yang pendek-pendek tuan-tuan. Seumur hidup kita sebelum kita mati boleh ingat 40 hadis yang pendek-pendek, ia akan dibangkitkan di hari akhirat bersama dengan para alim ulama. Jadi kita sekurang-kurangnya hak pendek-pendek tu ingat apa dah? Inna abghadur rijal ilallahil aladul khisab. Ilallahil aladul khasib. Bukan khisab, khasib. Okey, baik. Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang suka bergaduh dan bertelagah. Sebab tu kita jauhilah sikap suka bergaduh dan bertelagah. Bergaduh ni lagu mana? Suka berkelahi sesama kita. Sesama adik-beradik, sesama masyarakat, sesama orang taman, orang surau, orang masjid. Duk suka bergaduh. Suka duk mengata hangku, suka duk bawa fitnah hangku, suka duk adu domba hangku. Rupanya perbuatan ni amat dibenci oleh Allah. Allah amat benci orang yang suka bergaduh dan bertelagah. Bertelagah ni apa dia? Suka bertelagah, suka cari pasal. Duk tak duk suka cari pasal. Contoh. Contoh. Yang ni geng vaksin.
Yang ni anti vaksin. Contoh. Oh, pakat duk tikam hangku. Hang ngata aku ngata hang. Hang tak puas hati kat aku tak puas hati kat hang. Rupanya jangan ada sikap lagu tu, tuan-tuan. Allah tak suka tu. Dia anti vaksin, dia punya pasal. Dia ni suka vaksin. Cucuk sampai 18 dos. Tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Biar pergi kat dia, dia suka vaksin. Yang ni dia tak suka vaksin, biar pergi kat dia. Jangan duk cari jalan nak bertelagah, nak bergaduh, nak berkelahi. Ni dak duk hantam hangku. Hak tak vaksin duk hantam yang vaksin. Nah, hak yang vaksin pula duk hantam yang tak vaksin. Bertelagah, bergaduh, tuan-tuan. Rupanya perbuatan ini amat dibenci oleh Allah. Inna abghadhur rijal. Allah amat benci orang yang suka bergaduh dan bertelagah. Sebab itu kita lebih baik, tuan-tuan, ambil jalan apa dia? Jalan tengah. Nah, jalan tengah ni apa dia, tuan-tuan? Jalan tengah ni khairul umur awsautuha. Sebaik-baik urusan sederhana. Sederhana maksudnya apa? Duduk tengah-tengah. Sederhana ni duduk tengah-tengah. Maksudnya apa? Lebih baik kita diam. Kita nak lebih sangat tak boleh. Nak kurang sangat pun tak boleh. Kita duduk diam, duduk senyap, tak apa balik. Daripada duduk bertelagah, berkelahi sesama kita. Tuan-tuan. Sebab tu bila orang sembang dengan saya, saya tahu Ustaz, macam mana ni? Lepas ni, mas kena cop sirin. Kalau tak cop sirin, kena denda 100,000. Macam mana ni? Kita tak berani nak kata apa. Cuma kita kata apa? Kita kata, nak, tak apalah. Biar mereka buat dulu tengok macam mana. Biar mereka nak buat, kita tengok dulu macam mana. Kalau sungguh tak ada cok sirin kena 100,000, maka nak pilihlah jalan yang selamat. Bolehlah cok sirin, tak payah. Pi cok punya. Cok sirin. Tak ada masalah. Ataupun nak kurang denda, pilih jalan ni. Jalan ni kurang sikit. Apa dia? Tak payah pakai mask. Kena 1,000. Yang ni kurang sikit. Tak pakai mask 1,000 denda. Pakai mask tak ada cop sirim 100,000. Pilih nak yang mana. Sebab tu aku tak pakai mask. Tapi ada spare mask. Takut juga. Bukan tak spare ada. Tapi memang mereka bagi peraturan baru. Tok Imam, Tok Bilal, penceramah tak payah pakai mask. Tu yang tak pakai. Kita duk pakai, duk soseh. Suara lebih pada tenggelam dalam laut lagi. Lebih lebah dalam ayak. Soseh. Tak keluar suara. Dah bulan puasa. Suara tak keluar pula. Sebab itu kita nak kata tak kena. Tak kata tak kena. Baik ambil jalan tengah, tuan-tuan. Jalan tengah apa dia? Lebih baik kita berdiam. Supaya kita duduk jalan selamat. Tak mau nak berkelahi, tak mau nak bergaduh, tak mau nak bertelagah. Sebab itu saya pilih jalan, tuan-tuan. Kita semua pilih jalan. Kena abang, tuan-tuan. Jalan kita pada hari ini, jalan tengah. Jalan tengah, jalan apa dia? Jalan sederhana. Lebih sangat pun tak, kurang sangat pun tak. Sedang-sedang. Jangan derah sangat. Jangan slow sangat. Sedang-sedang. Macam saya ni slow, tuan-tuan. Ada orang derah lagi daripada saya. Ambil jalan tengah-tengah tu tak apa, insya-Allah kita akan selamat, tuan-tuan. Bila kita akan derah balik? Lah ni tak boleh derah. Bila kita boleh derah balik? Boleh semangat balik, boleh berjuang balik, boleh berjihad balik. Bila sampai masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila tu? Insya-Allah tak lama dah, tuan-tuan. Bila? Tak lama dah. Siapa dia nak main tolong ni? Seorang pemimpin umat akhir zaman, iaitu Al-Imamu Mahdi. Inilah pemimpin yang dinanti-nantikan oleh semua umat akhir zaman. Orang beriman, orang bertakwa sedang menanti-nantikan kedatangan Al-Imamu Mahdi. Dia akan pimpin kita, dia bawa kita untuk berada di atas landasan jalan yang benar, minhajin nubuwah, mengikut jalan Nabi SAW, insya-Allah. Lah ni, tuan-tuan, banyaklah beramal ibadah di bulan Ramadan. Banyak buat amal ibadah. Banyak buat amal ibadah. Mengisi rohani, jasmani rohani. Supaya kita ada persediaan awal untuk
membuat suatu kebangkitan umat akhir zaman, iaitu menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, insya-Allah. Takbir! 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 Walillahil hamd. Lepas ni steady no. Semangat tu. Tahniah dia ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Bulan Ramadan jangan kira kalah. Kalah apa pun tak apa. Hang biru ke, hang hijau ke, hang oranye ke, hang merah ke, hang kalau kelabu tiap angin pun tak apa. Hari ini kita satu wadah, iaitu umat Islam, orang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang mengharapkan pengampunan daripada Allah, dan orang yang nak mendapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Kita tak mahu bergaduh, tak mahu berkelahi, sama-sama kita nak mendapat Lailatul Qadar. 4 golongan yang tak dapat Lailatul Qadar. Yang pertama, orang yang mengekalkan minum arak ataupun cakor. Yang kedua, orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, orang yang bergaduh, berkelahi. Yang keempat, orang yang tak cakap lebih daripada 3 hari. Maka oleh itu saya mengambil peluang ini memohon ampun, memohon maaf kepada semua parti-parti yang terlibat dalam pilihan raya yang lalu, kerana mungkin saya terlalu keras, terlalu membuat suatu perkara yang menyakitkan hati semua orang. Ya, semua orang. Ya, saya mohon ampun dan maaf kepada semua yang terlibat sebelum ini yang saya menyakitkan hati semua pihak. Dan saya mohon ampun, mohon maaf kepada tuan-tuan semua, supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersedia bila-bila masa sahaja untuk menjadikan diri kita, membawa diri kita di medan untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, insya-Allah. Tak kira siapa pun, kita wajib untuk bersedia menjadi umat yang akan mengikut jejak langkah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui pemimpin ini, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan juga di hari akhirat. Takbir! 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 Walillahil hamd. Terima kasih tuan-tuan. Setakat itu dahulu, dan saya ada pengumuman, saya ada bawa tabung pusat pengajian Al-Quran Al-Farahin yang saya buka dialog Ponsu Bagan Serai. Dan yang kedua, saya ada bawa produk jualan di luar sana. Saya bawa ikan pekasam loma, ikan loma daripada Sungai Perak, tuan-tuan. Sebungkus tu RM15 setengah kilo. Ya, RM15. Sedap ikan loma ni. Kalau kita tak lalu makan nasi waktu sahur, kita goreng, kita cubit-cubit, goreng dengan nasi panas-panas, dan kita makan buah cabai-cabai sikit. Ya, insya-Allah makan nasi boleh tambah 4 ataupun 5 pinggan, insya-Allah. Ya. Yang kedua, saya ada bawa ubat raya katak. Raya katak ni sesuai untuk darah tinggi dan kecil manis. Siapa yang kecil manis, makan dia sebiji selepas makan pagi dan malam. Insya-Allah tuan-tuan, boleh selamat tinggal ubat hospital. Saya dah amal dah. Saya kecil manis tuan-tuan. Saya ada 2 penyakit. Yang pertama kecil manis, yang kedua kecil orang. Kecil orang sikit-sikit ya. Kecil manis teruk. Kecil manis saya teruk. Jadi saya terpaksa makan ubat hospital. Jadi lama-lama saya dapat nasihat kawan-kawan kata tak payah, lagi bahaya buah pinggang. Maka saya pun takut. Saya cipta ubat saya sendiri. Saya buat sendiri ubat paya katak itu. Saya basuh pokok-pokok paya katak, kali yang akar, kali yang daun, kali yang buah semua. Saya jemuk bagi kering, saya buat kapsul dan saya makan, tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini bacaan kecil manis saya terkawal menjadi 5, 6 ataupun 7 sahaja, insya-Allah. Alhamdulillah. Sebotol RM20 dijual di luar sana, insya-Allah. Terima kasih. Mohon ampun, mohon maaf saya lagi, tuan-tuan, kerana suara saya deras, tuan-tuan. Kalau saya tak deras, pok-pok tu lagi deras. Tu. Main tu. Melompat-lompat tau. Nak biar pergi kat lebar. Budak-budak tak pelik. Jangan orang tua duk pergi tumpang sana sama. Melompat-lompat macam kera. Lagi teruk. Lagi maka saya mohon ampun, maaf. Sekali lagi, insya-Allah umur yang panjang. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.